My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita menyimak pada halaman 165 hingga 169 dan alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita didatangkan tetamu istimewa bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Ainuddin, Johan Qari Antarabangsa 2016. Selamat datang Ustaz. Sama. Ya, terima kasih hadir pada hari ini dan juga bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini nak mengulang kaji. Semalam kita sudah pun melihat kepada kisah Nabi Musa, sebenarnya 5 hari ini ya kita melihat pada kisah Nabi Musa dan ayat yang dibacakan sebentar tadi amat menarik untuk kita sama-sama menghayati perjuangan Nabi Musa alaihissalam dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh share di Facebook untuk sama-sama kita mengulang kaji. Semalam sudah pun kita melihat kepada tadabbur, hari ini kita melihat kepada bacaan dan dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada apakah kandungan yang ada dalam halaman 165 hingga 169 sekali lagi. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran. Kita persilakan Ustaz Tarmizi lah dulu ya memulakan. Selepas ini Ustaz Wan Ainuddin terus membacakan bacaan bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Silakan Ustaz Tir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk mengingatkan kepada kita tentang perjuangan orang-orang yang diberikan nikmat bukanlah orang-orang yang sekadar berpeluk tubuh, tetapi orang-orang yang betul-betul memperjuangkan kalimah tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang disampaikan dalam ayat 121 sambungan kepada kisah ahli sihir yang bersujud kerana melihat kepada mesej kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, terus beriman kepada Rabbil Alamin, dan kemudian dikaitkan dengan Rabbi Musa wa Harun. Mereka sedar tentang hakikat Rabbil Alamin ini, barulah dikaitkan dengan tokoh yang menyampaikan mesejnya, iaitu Nabi Musa dan Harun pada ayat 122. Dan apa yang berlaku dalam halaman ini, bila kita melihat selepas daripada mereka beriman itu, mereka propagandakan oleh Firaun. Dia cakap pada semua orang di situ bahawa sebenarnya ahli sihir ini yang sepatutnya menjadi influencer yang akan mempengaruhi kepada tim Firaun. Kali ini Firaun menyatakan bahawa sebenarnya mereka ini nak mengeluarkan kamu lituhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun, agar kamu mengetahui hakikat ini. Maka cuba tuan-tuan bayangkan kalau katakan keluar dekat surat khabar, dekat Facebook, bahawa sebenarnya ada orang yang akan memotong tangan dan juga kaki secara bersilang, ya, la usallibannakum, iaitu aku akan menyalib mereka semua. Ya, pasti kita akan terkejut kalau kita dapat berita begitu. Inilah yang berlaku pada ayat 124 yang dibacakan oleh Ustaz Wan Ainuddin sebentar tadi sebagai pembukaan kepada perkongsian kita pada hari ini. Jadi Ustaz Tirmizi, kita bertuah bersama dengan Ustaz Wan Ainuddin untuk kita berbincang-bincang lebih lagi. Tadabbur semalam kita dah. Hari ini mungkin tentang bacaan, tentang tajwid yang mungkin Ustaz nak kongsi bersama juga. Alhamdulillah, yang kita hormati dan sayangi tuan guru kita Ustaz Wan Ainuddin Hilmi Abdullah, penonton-penonton sahabat Al-Quran, Ustaz Fazrul, kita bertuah pada kali ini kita datangkan khas untuk penonton sahabat-sahabat Al-Quran, tokoh Al-Quran yang saya sendiri kagumi alhamdulillah dengan bacaan beliau yang cukup baik dan cukup dapat kita ambil manfaat bersama. Baik, kita nak minta Ustaz Wan kongsi sedikit kepada kita lah. Saya selalu juga melihat live daripada Ustaz Wan di page beliau, Ustaz atau dikenal sebagai uswah. Mari bertartil bersama uswah. Uswah tu Ustaz Wan Ainuddin Hilmi. Hampir setiap malam Ustaz Wan live dengan program Mari Bertartil bersama uswah. Jadi mungkin Ustaz Wan boleh kongsi sedikit mengapa Ustaz Wan mengadakan aktiviti ataupun live Mari Bertartil, ataupun pasti ada sebab kenapa buat, kan? Kemudian perkataan tartil itu sendiri, apakah ada sudut kepentingan dan sebagainya? Maksudnya yang di page itu Ustaz dah mula sejak bila Ustaz? Dah lama ke baru lagi? Bismillah. Jadi kita dah sampai ke episod ke-54. Masya-Allah. Satu hari satu buku surat. Satu buku surat. Okey. 50 hari lah tu, kan? 54. Sila Ustaz. Jadi bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi tentunya terima kasih kepada Ustaz Tirmizi, Ustaz Fazrul. Antara perkara ataupun sebab yang menyebabkan saya memulakan pada usaha untuk mengadakan live setiap malam, kita mengaji satu muka surat setiap malam ini dari sudut bacaan saja, bukan dari sudut tak ada tadabbur lagi lah. Sudut bacaan saja adalah bolehlah sekali-sekala nanti kita sekali Ustaz ya. Sekali-sekala kan. Jadi tujuan adalah untuk mengimbangi apa dia kita kata revolusi sekarang ini, apa dia guru-guru Al-Quran yang
yang yang sangat ramai yang mengajar secara online sekarang ini dan sangat ramai pengikut mereka. Dan apabila kami semua para qurra dan juga para pakar-pakar Quran, saya bukan pakar pun, cuma orang kata di antara duduk dalam grup sajalah. Jadi bila kita tengok ramai sangat orang yang mengajar dan orang pun ramai suka mengaji ini, maka ditakuti oleh kerana di pihak berkuasa sendiri tidak ada satu tapisan untuk secara online. Secara online ni maknanya tidak ada satu orang kata kebenaran lembaga yang menapis guru-guru Al-Quran untuk mengajar secara online, secara terbuka ini. Maknanya siapa saja yang nak mengajar dia boleh buka page dan dia mengajar. Dan Kemutan live tu cakap apa-apa. Dia boleh cakap apa saja. Jadi ditakuti walaupun dalam keadaan minat orang yang sangat minat ini dan juga tujuan yang baik, tetapi ditakuti ada kesalahan-kesalahan yang mana bila disebarkan diikuti oleh orang ramai, sedangkan pakar-pakar Al-Quran tidak pula mengambil inisiatif yang sama. Jadi saya yang orang kata datang satu kesedaran di pihak diri saya, dan setelah berbincang dengan sahabat-sahabat pun, sahabat kata dia orang pun semua sibuk belaka. Jadi nampaknya oleh kerana PKP ni, sejak PKP nampak saya tak berapa nak sibuk kat luar. Jadi sibuk pun kat rumah saja. Jadi saya ambil inisiatif untuk saya duduk situ satu jam pun satu malam. Dan saya mulakan supaya mengimbangi. Kalaulah kata ada di kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan di pihak guru-guru lain, maka mungkin dia boleh apa yang saya buat itu boleh menjadi satu rujukan untuk orang ramai melihat yang perkara yang lebih, sebab apa yang saya buat ini adalah berdasarkan kepada semua yang saya buat, saya tidak datang daripada idea saya. Bila saya bercakap, saya tidak kata ini daripada saya. Semuanya berdasarkan daripada kitab para a'immah dan berdasarkan daripada musyafahah daripada guru ke mulut, guru ke guru, murid ke guru yang saya terima daripada guru-guru saya dan sudah ditashihkan. Jadi oleh kerana itulah saya tengok mungkin perkara yang saya buat ini kata bukan nak bersaing, tapi nak cerita, nak mengimbangi saja. Dan sekurang-kurangnya kita dapatlah. Saya pernah tanya sendiri Ustaz Wan. Ustaz Wan kata apa? Ustaz Fas, saya bocor sikit lah hari ni. Ustaz Wan kata, kenapa mengajar? Saya kata berat juga kalau Tuhan tanya. Dia mau tahu, dia mau tak mengajar. Saya ambil guna bahasa tu, guna Aziz sikit lah. Orang Kelantan. Pasal dia orang Kelantan. Jadi kalau Tuhan tanya, dia mau tahu kenapa dia mau tak mengajar. Jadi terasa tu dengan banyak di luar sana, sekurang-kurangnya dapat Ustaz Wan gunakan satu medium untuk mengajar kepada masyarakat di luar sana. Supaya ialah kita kata ilmu ni, dia Al-Quran ni dia bukan ilmu yang seperti ilmu-ilmu lain. Dia adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita tambah, tak boleh kita kurang sedikit pun tentang bacaan Ustaz Fas. Jadi bila Ustaz mengajar tu, Ustaz mengajar seoranglah setiap malam Ustaz. Saya seorang saja. Seorang ya. Jadi tak ada backup ke siapa ke? Tak ada backup. Jadi kalau kata saya ada urusan malam tu, jadi saya akan buat recording awal. Okay. Itu dia punya tekniknya. Dan dia saya lihat ni dia terbukti. Dia punya istiqamah dan live-nya setiap malam. Bukan baru nak buat. Kan? Dia dah live setiap malam. Saya melihat dan saya beritahu pada anak-anak murid saya, belajarlah. Kalau nak belajar tajwid, nak belajar ilmu Quran, pergi kat page Ustaz Wan dan belajar kat situ. Jadi bila Ustaz baca satu page tu, bukan sekadar satu halaman sajalah. Ada sekali dengan tajwid ke ataupun macam mana tu? Jadi dalam setiap kali saya mengajar, saya hanya ada mushaf di paparan live tadi. Jadi tak adalah tajwid keluar semua, tak adalah, cuma mushaf saja. Mushaf saja. Jadi kita tunjuk per kalimah lah. Huruf per huruf, kalimah per kalimah.
Okey. Jadi setiap huruf, setiap kalimah dibaca begini hukumnya, cara menyebut sifat hurufnya, cara menyebut huruf makhraj sifat dan sebagainya. Ustaz akan jelaskan. Saya akan jelaskan. Terus Setiap fokus pada kalimah tadilah. Okey. Bukannya itu baca satu halaman habis macam tu. Tak. Kalau macam tu mungkin 15 minit 20 Kita minit akan dah habis. baca kali pertama, kemudian ulang balik untuk kita bincangkan. Alhamdulillah Ustaz Faz, saya melihat saya 5 hari bertambah ramai yang minat nak belajar Quran ni. Sekarang ni bertambah follow Ustaz Wan punya kelas online. Alhamdulillah dapat manfaat insya-Allah. Ya, itu perkara yang amat menariklah Ustaz ya. Sebagai alternatif kepada, saya ada juga melihat beberapa di online kan yang bacanya, walaupun saya taklah mahir sangat kan, tapi dengar macam lain macam je punya bunyi je, tetapi ya kerana ramai yang berminat nak mengajar, itu satu niat yang bagus ya. Cuma dia ada amanah ilmu di situ, dan bagi tuan-tuan yang mungkin ada masa kelapangan nak mencari, kadang-kadang nak mengaji bersama kan, kita sudah kehilangan peluang itu sementara ini ketika PKP, tapi kena cari guru yang tepat, dan salah satunya ialah Ustaz Wan Ainuddin sendirilah yang boleh kita belajar bersama. Tuan-tuan ikuti hari ini sekejap je, tak sampai 1 jam kan, tetapi lepas ni kita harapkan halaman-halaman yang telah kita belajar dalam My Quran Time ini juga dapat dibaca berkali-kali ya, berkali-kali. Dan mungkin nak tanya juga Ustaz, ada tak pelajar yang masuk dalam program Ustaz tu, ataupun Ustaz seorang sahaja bercakap? Saya sahala jelah. Sahala Saya saja, seorang. ya. Jadi kita ada perancangan untuk buat kata 2 hala lah, maknanya orang boleh join baca dalam Mungkin ambil seorang pelajar, 2 pelajar Ya. ke kan, okey, untuk menyimak bacaan, paling kurang pun dia menjadi ruang untuk orang lain belajar juga kan, bila dia disampaikan di Facebook. Ada juga Ustaz Faz di Taraki family yang buat grouping kan. Taraki bersama Ustaz Wan setengah jam, 1 jam, 10 orang ataupun 5 orang. Taraki secara online yang secara tertutup lah. Tertutup Maksudnya ada yang one to one, ada yang 5 orang satu grup. Juga taraki macam tu. Jadi yang itu mungkin terpisah ya, tetapi bacaan setiap hari itu yang tuan-tuan boleh lihat bersama, satu di My Quran Time ya. Tapi kalau katakan ini nak baca sekaligus, dan harapnya mungkin targetnya Ustaz, maksudnya setiap satu hari satu page, 604 hari nanti akan khatam ya, lebih kurang macam Quran Time jugalah ya. InsyaAllah. Di mana itulah perancangan. Perancangan, masya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mengetahui tentang perkara tersebut, dan kita nak teruskan sedikit lagi ulang kaji kita pada halaman 166, iaitu kita melihat kepada apakah cabaran-cabaran ataupun ujian bala bencana yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Firaun dan juga orang-orang pada waktu itu. Kerana apa? Kerana mereka ini apabila diingatkan tidak indah, malah mereka bila ada kepayahan barulah mereka ini ingin kembali. Kembali itu bukan kembali kepada Allah 100%, hanya kembali untuk diselesaikan masalah sahaja. Jadi kita lihat kepada ayat yang ke-133, apakah bencana tersebut dan apakah yang berlaku selepas itu sehingga ayat 135 ya. Jadi kita persilakan Ustaz Wan Ainuddin membacakan ayat 133 hingga ayat 135 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك
ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 133 sehingga ayat 135 menceritakan bagaimana proses Allah menegur kepada sesuatu kaum apabila dihantarkan mesej tidak endah, maka Allah berikan satu ujian, ya, satu ujian, satu pakej kalau pada zaman Firaun ini dengan tufan, dengan angin taufan yang menyebabkan banjir, yang menyebabkan selepas itu berlakunya kotor dan airnya kotor, merebaknya taun. Yang keduanya adalah jarad, iaitu belalang, dan kemudiannya datang fasa kummal, iaitu kutu, dan kemudian fasa dhafadi', iaitu katak, dan yang kelimanya adalah darah, sebagai satu perkara untuk mencabar ataupun mengingatkan kepada mereka jangan sombong. Dan bila berlaku perkara tersebut, mereka pun rasa stres. Mereka berjumpa dengan Nabi Musa pada ayat yang ke-134, minta Nabi Musa untuk berdoa pada Allah agar selesaikan perkara ini. Mereka fokuskan pada solusi, mereka bukan fokus kepada mereka nak kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila perkara ini Nabi Musa doa selesai, mereka kembali balik kepada kekufuran, maka apakah yang berlaku? Mereka ini pada ayat 136 Allah benamkan, ya, Allah lemaskan Firaun dan juga pengikutnya, ya, di Laut Merah itu, fil yam bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, kerana mereka lalai. Dan lalai inilah antara topik besar dalam surah Al-A'raf, agar jangan sampai kerana kelalaian menyebabkan kita istikbar, sombong, dan sombong itulah yang akan menjemput bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingatkan kepada kita pada zaman ini bahawa kita sebenarnya tak nak jadi lalai, dan Allah mengejutkan kita dengan COVID-19. Harapnya kita bukan sekadar mencari solusi vaksin, tetapi kita mesti kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semak balik apa yang kita buat, apa yang silap kita, untuk kita bertaubat. Agar apa? Agar jangan sampai bila Allah angkat COVID-19, kita sekali lagi diberi peluang. Pada waktu itu kalau kita lalai daripada Quran, daripada solat kita, khawatir kita akan dihancurkan. Allah boleh buat, tapi minta Allah jauhkan. Jadi kita akan bersambung kembali, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء
موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-142 hingga 143. Kita mengulang kaji kepada peristiwa bagaimana selepas selamatnya Bani Israel dikejar oleh Firaun pada ayat 138. Allah mengingatkan pada ayat 138, wajawazna, sebenarnya kami yang menyelamatkan mereka, kami yang melintaskan mereka, bukan mereka yang berbuat sedemikian sendiri. Kerana apa? Kerana amat mustahil bagi manusia boleh membelah lautan, amat mustahil bagi seorang insan bernama Musa ya untuk membelah lautan kecuali apabila nahnu ataupun kami yang melepaskan, menyelamatkan mereka. Jadi selepas mereka sudah pun selamat itu, mereka Bani Israel masih lagi anak didik ataupun kaum yang dididik oleh Nabi Musa ini buat perangai ya, iaitu minta berhala dibinakan alihah ya, sebagaimana yang mereka nampak pada kaum lain. Tapi tetap juga Nabi Musa mendidik mereka kerana ini ada misi. Nabi Musa ada misi untuk ketauhidan, untuk bebaskan kepada Bani Israel ini. Dan selepas dalam masa beliau mendidik itu, beliau ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan janji daripada Allah, iaitu Taurat selama 30 campur 10 hari, 40 hari. Dan pada waktu inilah Nabi Musa memberikan tanggungjawab kepada Nabi Harun pada ayat 142 yang dibacakan oleh Ustaz Wan Ainuddin sebentar tadi. Dan Nabi Musa bertemu Allah pada ayat 143 itu, Nabi Musa minta ya, iaitu arini anzur ilaik ya, qala rabbi arini, ya Allah ataupun Tuhanku, nampakkanlah, tunjukkanlah padaku, anzur ilaik, aku nak tengok lama-lama ya. Arini ni ara, tengok sekejap sepintas lalu, tapi anzur itu tengok lama-lama. Jadi Allah kata bahawa kamu tak mampu nak tengok sekilas pun, tarani lan tarani, kamu tidak mampu. Tetapi apa yang Allah jawab, cuba kamu tengok kepada unzur, tengok lama-lama, ilal jabal, kepada gunung. Kalau katakan bukit itu masih lagi okey, kemudian kamu akan dapatlah tengok sekilas, fasaufa tarani. Tetapi apa yang berlaku bila Allah tajalla ya rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkau wa kharra Musa sa'iqa ya, hancur gunung tersebut. Jadi ia menyebabkan Nabi Musa pun pingsan. Pada waktu itulah Nabi Musa menyatakan subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, aku bertaubat padamu ya Allah, aku adalah antara orang yang betul awal-awal beriman ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah melihat kepada babak ini mengapa penting pelajaran untuk kita, wa ana awwalul mu'minin. Ada perkara dalam dunia ini kita tak nampak, kita tak dapat, tetapi kita perlu iman awal-awal ya. Mana mungkin kalau kita nak dapat yang kita kadang-kadang ustaznya kita minta lebih-lebih ya, tapi Allah bagi mungkin apa yang dapat sahaja. Kita perlu falyastajibu li wal yu'minu bi, kita yakin percaya Allah memang bagi kita yang terbaik. Kalau kita nak semuanya dijelaskan, mungkinlah kita dapat semua, tapi akhirnya kita nampak kerosakan seperti mana Firaun diberikan semua tetapi rupanya makin rosak lagi. Jadi di sini pelajaran daripada Nabi Musa, dan bercakap tentang Nabi Musa ni sudah tentu dia ada kaitan dengan Ustaz Wan Ainuddin, pasal Ustaz Wan Ainuddin lama di Mesir. Ya, ustaz pun di Mesir. Boleh tak cerita sikit pengalaman di Mesir ustaz berdua lah. Ini dua-dua sekali kita dengar cerita terutama tentang budaya Quran ya, tentang baru ni saya ada dengar satu tausiah daripada Mesir, daripada Azhar Syarif. Dia kata bahawa COVID-19 ini semua orang memang kena kembali balik kan, kena tahu bahawa ini bukan flu biasa, tapi ini penyakit
pandemik yang Allah suruh kita tengok kembali kan, dalam keadaan di Azhar itu masjid pun sama macam kita lah, dijarak-jarakkan. Jadi bila mesej itu keluar daripada Azhar Asy-Syarif Mesir kan, pastinya ada kaitan pengalaman nostalgia Quran. Ustaz Wan Ainuddin, kalau boleh kongsikan sikit. Boleh kongsikan sikit macam mana budaya Al-Quran tu di Mesir. Pertamanya bila saya pertama kali saya sampai di Mesir tu, on the way daripada airport, itu first time saya turun daripada airport ke nak pergi ke rumah tu. Kebetulan sahabat saya tu dia tak bawa kereta, dia bawa saya naik bas je. Naik bas. Di situlah saya tengok pemandangan kali pertama orang baca Quran dalam bas. Mana itu antara budaya Quran yang tidak ada di tanah air kita sendiri pun. Dan antara budaya Quran juga kat sana, satunya orang Mesir ni walaupun ialah kalau tanya sahabat-sahabat yang pernah duduk Mesir lama pun, saya bukan lama sangat pun, setahun je duduk sana. Yang lagi lama pun tertanya, dia orang sendiri pun sebahagian dia tak berapa suka perangai orang Mesir. Tetapi suka dengan lubuk ilmu kat sana. Situ tu pusat ilmu kat sana. Jadi nak cari ilmu kat sana tu mudah kat sana sebab mana-mana. Tapi satu saja orang Mesir ni, walaupun perangai, iyalah masing-masing orang ada perangai, tapi nak cerita walaupun kita tak suka dia, orang Mesir ni dia respect pada Quran. Saya ingat masa saya nak balik daripada airport, nak balik ke Malaysia, nak balik betul lah. Bukan kata balik sekejap, balik betul. Masa tu ada problem dengan tiket saya. Jadi tertahan saya sekejap, flight saya pun tunggu sekejap. Jadi tanya jawab ni, satunya sebab saya bawa anak saya tu bawa pasport dia tu, dia tak bagi bawa, takut saya bawa balik anak orang. Jadi duduk tengah bersoal jawab lama ni, tiba-tiba dia datang, dia punya kapten dia tanya, kau datang sini buat apa? Saya kata saya datang baca Quran. Baca, dia kata. Suruh saya baca Quran. Jadi saya pun bacalah Quran. Dia kata kau baca paling bagus sekali, kata. Baca, saya duduk tengah airport. dia tengah kaunter, saya baca berlagu lah kat situ. So dah saya baca 2-3 ayat je pun, dia marah, dia punya staff dia kata, kau kenapa tahan dia? Dia kata kau lepas dia. Hanya dengan baca Quran saja dia boleh lepaskan saya. Tak banyak kali berlaku di Mesir pun. Antara sebenarnya satu keajaiban dengan orang Mesir ni, dia cinta pada Quran. Walaupun siapa-siapa pun, kalau tahu kita ni daripada orang mengaji Quran sana, polis pun dia lepas. Tak ada pasport pun dia lepas lagi. Tak ada pasport pun lah. Tak ada visa pun dia lepas lagi. Nak cerita sana. Insya-Allah. Jadi kalau naik taksi, kalau nak tiket murah, tabang murah ke atau free, kena baca Quran lah. Pergi kedai pun sama. Pergi kedai mengaji Quran, sahabat saya Salahuddin tu. Pergi sana kononnya bukan apa sangat. Nak Canon, nak bagi, nak minta murah je pun. baca Quran dapat murah sungguh. Murah ya, masya-Allah ya. Dan masa saya ke Turki, saya melihat ada kedai-kedai kalau pelajar-pelajar hafiz memang 50% off, terus diskaun. Pelajar Turki ke, kalau dia tahu ada orang yang pergi, saya beberapa kedai saya pergi tu, asalkan orang tu dia tahu, kalau pelajar-pelajar tahfiz tu dia ada pakaian yang tersendiri kan daripada madrasah sana tu pun dapat juga. Jadi budaya-budaya itu rasanya budaya yang bagus sebenarnya, Ustaz ya. Kalau katakan mungkin kita dapat budayakan ya, sekarang ni kita mungkin tak dapat naik bas, train ramai-ramai, tapi kita harapkan selepas PKP ini selesai ya, tuan-tuan, satu biasa orang pegang telefon sekarang ni kan, satu ialah check WhatsApp, tapi satu lagi ialah check Al-Quran ataupun My Quran Time. Sekarang ni dah mula dah sebenarnya. Kita harapkan lebih lagi selepas ini, dan malah bagi tuan-tuan yang berniaga kan, kalau kita ambil contoh tadi itu, bagi diskaun sikit kepada pelajar-pelajar, orang-orang yang bersama Quran, untuk kita memberi semangat dan juga menyokong Quran ini. Kita mungkin jauh daripada Mesir budaya Quran itu, tapi ia tidak mustahil untuk kita mulakan daripada tuan-tuan yang menjadi ahli bisnes ya. Kita bagi 10% diskaun ke, tulis besar-besar kan, 10% diskaun kepada siapa yang menghafaz surah Al-Mulk contohnya lah kan, belum lagi 30 juzuk ya. Jadi rasanya idea tu boleh jadi ke Ustaz? Betul Ustaz. Boleh jadi, insya-Allah. Jadi kan, tapi dia kena budayakan. Budayakan tu dia kena ada, dia tu kata kita orang tengah minat sekarang kan. Minat, ya. Orang tengah minat, sebab tu saya masuk jugalah dalam tu. Ambil peluang lah. Ketika orang minat ni, biar betul-betul orang jadi minat. Tidak tinggal masa Mesir dulu lah.
Ingat apa ni yang superstar kita Habib Ya. Habib Ya. dia nak bagi sedekah tu kan. Ya. Dia suruh budak-budak baca Quran, masya-Allah. Dan dia bagi derma dan sebagainya. Sebab memang mereka ni sangat memuliakan Al-Quran, sehingga orang yang boleh baca Quran, hafal Quran ni mereka memuliakan Ahlul Quran. Mereka memang macam tu. Suasana situ memang bila sebut Quran tu mereka dah. Ya. Kalau dalam metro train kan. Kalau orang perempuan kan kalau pakai boleh tahan juga ketatnya. Tapi tiba-tiba buka Quran baca. Subhanallah. Subhanallah. Ya, jadi mungkin bagi tuan-tuan yang memerhati ataupun mengikuti My Quran Time pada hari ini, jika tuan-tuan adalah ahli bisnes kan yang dah ada idea saya nak bagilah 10% nak bagi hadiah kepada pelajar-pelajar tahfiz ke, orang yang belajar Quran ke, kelas tadabbur ke apa sebagainya, tuan-tuan mungkin boleh letak kat komen tersebut ya, untuk kita sama-sama war-warkan kan, agar kita nak membina budaya itu bukan tiba-tiba, tapi ia bermula daripada tuan-tuan yang mungkin ada idea ya, ada nak bagi diskaun ke ataupun apa-apa saja program memuliakan kepada Ahlul Quran, ini akan menyebabkan orang belajar Quran, anak-anak ini rasakan bahawa Quran ini memang diletakkan paling tinggi ya, bukan sekadar ia dibacakan dalam masjid sahaja, tapi orang yang membawa Al-Quran itu diletakkan pada tempat yang sesuai agar mesejnya itu juga akan tersebar di seluruh negara kita. Jadi kita ingin teruskan satu lagi pada halaman ke 168 ya, iaitu bila kita bercakap tentang kesan sombong ya. Kita sudah berbincang semalam tentang sombong ini menyebabkan seseorang itu akan mendapat habuan negatifnya. Kita nak baca daripada ayat yang ke 146 dan ayat 147 untuk sama-sama kita melihat hakikat istikbar ini perlu kita elakkan, sombong perlu dielakkan, dan apakah punca sombong yang kita nak tengok pada ayat 146 147. Silakan Ustaz Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 146 147 ini menjelaskan kepada kita tentang sa'asrifu an ayati ya, sebagaimana yang telah kita tadabburkan pada minggu ini. Semalam kita bersama dengan Ustaz Syari, kita melihat bahawa sebenarnya Allah akan palingkan daripada ayat-ayatnya siapa yang yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yang sombong di bumi ini tanpa kebenaran. Apakah tanda sombong ini? Kalau kita terus dia pergi ke hujung ayat 146 itu, Allah menyatakan wa kanu anha ghafilin, mereka itu lalai. Ya, lalai itu kerana apa? Kerana tidak menggunakan kapasiti berfikirnya itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, dia ada mata, dia ada telinga, tetapi tidak digunakan untuk memahami hidayah daripada Allah SWT. Itu sebabnya bercakap tentang ilmu, kita belajar kejuruteraan, doktor, belajar accountancy, itu adalah juga diajarkan pada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, macam-macam. Tetapi yang dibekalkan kepada Nabi Adam bila turun ke muka bumi ini ialah hudai ataupun huda, hidayah daripada Allah. Jadi ada dua ilmu yang kita cari dan juga satu lagi ilmu wahyu yang perlu kita fahami. Kalau tidak, belajar jurutera, belajar doktor, belajar apa sahaja itu ilmu, tetapi ilmu hidayahnya tidak dijadikan sebagai panduan, kita akan jadi ghaflah, kita akan jadi lalai, dan lalai inilah yang menyebabkan seseorang itu tidak mengambil jalan yang rusyd,
sebagaimana dalam ayat 146 dan puncak kepada takbur ini dan lalai ini diwakili oleh peristiwa Bani Israel pada ayat 147. Mereka membina berhala lembu daripada emas. Ya, mereka dah selamat dah ni, selamat ya, dapat seorang pemimpin yang bagus, tapi masih lagi degil. Mengapa degil? Kerana lalai campur takbur, lalai campur sombong. Ini yang kita perlu berjaga-jaga ya, pasal kalau lalai, Nabi Adam lalai dan akhirnya tersilap terdekat dengan pohon, dan tetapi kerana tidak takbur, merendah diri, taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi bagi iblis ialah dia lalai, kemudian dia rasa diri betul. Dia tidak kembali kepada hidayah ataupun al-haq, gagal, dan akhirnya beliau menjadi orang yang iblis menjadi punca untuk menggoda lebih ramai lagi umat manusia kepada kelalaian dan juga kesombongan itu sendiri. Jadi tanda Bani Israel ini tidak takbur lama ialah pada ayat 149. Ini ayat akhir ini saya nak jemput Ustaz Tirmizi ke Ustaz Wan Ainuddin juga. Sekali lagi Ustaz Wan Ainuddin ni. Hari ni Ustaz Wan Ainuddin saja. Okey. 149 Ustaz, untuk kita melihat macam mana perkataan Bani Israel lebih kurang perkataan Nabi Adam ketika tersilap mendekati asy-syajarah di dalam syurga. Silakan Ustaz. Satu ayat je Ustaz, 149. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. Dan apabila mereka menyesal perbuatannya dan menyedari kesesatannya, mereka pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Jadi Bani Israel, walaupun mereka sampai syirik kepada Allah SWT, mereka tetap juga suqita, iaitu maksudnya kalau kita ada gelas, ya, kita pegang gelas itu, kita terus tercabut ataupun terjatuh, ya. Sebenarnya suqita ini maksudnya terjatuh bau sedar, saya ni tak buat apa yang sepatutnya saya buat, iaitu mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah nampak dah bahawa mereka ini sesat. Qalu la illam yarhamna, jika tidak mereka ataupun Allah tidak memberi rahmat kepada kami sudah tentu akan menjadi orang yang rugi. Jadi kita juga sama, kita mahu jadi umat yang bila kita tersilap, kita dibekalkan ataupun diuji dengan COVID-19, kita jadi orang yang sentiasa menyatakan Rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin, ataupun doa Nabi Adam yang diajarkan awal surah Al-A'raf ini sendiri. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita bersama dengan Ustaz Wan Ainuddin, kita sudah pun mendengar pengalaman ya tentang inisiatif Ustaz Wan Ainuddin untuk kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Tak nak jadi orang yang rugi dah selepas ini, walaupun kita mungkin tersilap lagi, tapi dengan Al-Quran inilah, pegang dengan kuah pada hidayah yang ada zaman Bani Israel dengan Taurat. Ini adalah cara bagaimana Bani Israel diberi kemenangan, dan pada waktu ini kalau kita nak menang di dunia sampai di akhirat nanti, biquwah, dengan kekuatan kita pegang betul-betul dengan Al-Quran, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas pada hari ini. Jadi saya menjemput Ustaz Wan Ainuddin, kita berdoa bersama untuk kita diberikan kekuatan, committed betul-betul dengan Quran, jangan lagi lepaskan suqita sebentar tadi. Silakan. Silakan. Doa. Kita berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Wan Ainuddin sebagai tetamu kita pada hari ini untuk sama-sama kita terus committed bersama Al-Quran, dan tuan-tuan boleh saja follow page Ustaz Wan Ainuddin Uswah ya. Untuk bacaan pada setiap malam ya, kita dah baca pada hari ini, tuan-tuan boleh baca lagi, belajar, dan kita ingin sebarkan lagi kesedaran Al-Quran ini, committednya kita dengan Quran pada tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang ya pada tabung ini. Kita nak gerakkan kalau boleh selepas ini ramai lagi ahli bisnes yang menaja, yang memberi perhatian dan mengangkat ahlul Quran dalam masyarakat agar mesej Quran itu akan tersebar di seluruh negara di mana jua, dan ini juga akan menjadi saham kita sampai ke akhirat sana. Jadi kita bertemu kembali pada jam 5 petang, 5 petang, 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar kita membudayakan budaya Al-Quran. Kalau di Mesir sudah ada budaya itu, kita ingin bawa di Mesir ada Firaun bertukar jadi budaya Quran, kita nak juga negara ini apa sahaja kesilapan kita kembali kepada budaya Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.